Bab 1, pengukuran. Okey, cikgu akan guna buku bahasa Melayu. Okey. Kalau ada yang mau guna bahasa Inggeris, boleh bagi tahu cikgu nanti. Nanti cikgu akan send buku yang bahasa Inggeris lah. So, bab 1, pengukuran. 1.1, kuantiti fizik. Okey. Apa itu kuantiti fizik? Kalau cikgu tengok dalam buku ni, tidak nyatakan apa maksud kuantiti fizik. Okey, jadi kuantiti fizik itu maksudnya kuantiti yang boleh diukur. Okey. Kuantiti yang boleh diukur. Kalau tidak boleh diukur itu bukan kuantiti fizik. Okey. Okey, baca seterusnya sini. Kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Maksudnya kuantiti fizik ni terbagi kepada dua, kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey. Raja 1.1 menunjukkan beberapa contoh pengukuran yang melibatkan kuantiti fizik. Nyatakan kuantiti fizik yang berkaitan. Mana Raja 1.1? Inilah. Okey. Ketinggian itu merupakan kuantiti fizik lah. Okey, so kita boleh ukur ketinggian. So kalau kita boleh ukur, itu adalah kuantiti fizik. Ini pula masa. Okey. Mencipta rekod dunia dengan catatan masa. So masa itu adalah kuantiti fizik, kita boleh ukur dia. Macam ni, masa larian dia adalah 11.87 saat. Okay. Kelajuan harimau. Harimau tu berlari, ada dia punya kelajuan. So laju itu adalah kuantiti fizik, kita boleh ukur. Contoh 49 km per jam. Okay. So itu adalah contoh kuantiti fizik. Ini cikgu dah pasti. Anda telah mempelajari kuantiti asas fizik semasa di tingkatan 1. Kalau kamu masih ingatlah. Okey. Bolehkah anda mengenal pasti kuantiti asas fizik yang terdapat dalam Raja 1.2? Ni, 1.2. Kuantiti asas. Okey. Tadi cikgu sudah bagi tahu kuantiti fizik itu terbagi kepada dua, kuantiti asas dan terbitan. Okey. Terbagi kepada asas dan terbitan. Jadi daripada sini kamu kena tahu mana satu kuantiti asas, mana satu kuantiti terbitan. Ada banyak sini. Ini semua adalah kuantiti fizik. So kamu kena tahu membezakan, mengelaskan dia kepada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. So ini memang perlu hafal lah, perlu ingat. Okay, perlu ingat dan hafal. Nanti kita akan tengok balik lah. Ada juga dia ulang nanti. Okey, hasil pengukuran suatu kuantiti fizik boleh dinyatakan dalam magnitude bersama unitnya. Okey, nampak simple tapi setiap tahun mesti ada masalah dengan pelajar. Ada pelajar yang sampai tingkatan 5 hendak tahu apa maksud magnitude. Unit ni memang dorang tahulah. Okey, ini contoh. Panjang itu adalah kuantiti fizik. 100, nilai dia, nombor dia itu adalah magnitude. Meter itu adalah unit. Okey. Jadi contoh lain, jisim. Jisim ni apa? Ini adalah kuantiti fizik. Magnitude dia contoh 50 kg. So 50 itu magnitude, kg itu kilogram itu adalah unit. So tolong, apa itu magnitude mesti tahu. Nanti soalan tanya, hitung magnitude. Anda tahu apa tu magnitude? So mesti tahu apa maksud magnitude. Okey, unit metrik dan unit imperial. So unit ada banyak. Kalau kamu tengok pembaris kamu ada dua tu. Unit metrik sentimeter. Di sebelah dia kamu akan nampak inci. Itu adalah unit imperial, nama dia. Okey, jadi biasanya kebiasaan kita memang akan guna unit metrik. Macam juga berat, kilogram, ada yang pakai gram, okey, ada yang pakai apa lagi, kilogram, gram,
pound. So banyak, setiap satu kuantiti fizik tu ada banyak unit. Okay, so memang kita biasa guna unit metrik. Macam ini untuk panjang, sentimeter adalah unit metrik, imperial dia adalah inci. So jarang kita guna inci kan. Berapa tinggi kau? 10 inci. Adakah orang tinggi 10 inci? Tidak. So kita memang akan biasa guna 160 cm, 160 cm. So itu adalah unit metrik. Contoh lain, ni unit imperial ni yang pelik-pelik, yang dulu-dulu orang biasa guna. 1 galen, 2 galen. Berapa jauh kau jalan hari ni? 5 batu. Kalau kita, berapa jauh kau jalan? 5 kilometer gitu. Kaki, ela ni ukuran panjang kain lah. Berapa ela kain? 5 ela. Okay. Unit imperial boleh ditukarkan kepada unit metrik dan sebaliknya. Ya, memang boleh. Macam inilah. Sini kita boleh nampak. Okey. Di sini kita boleh nampak 1 cm berapa inci. Okey. Dari pembaris ni boleh nampak. Tengok 1 cm di sini. Berapa inci tu? Dah tahu berapa ni. Okey, 1.123, 1.3 something inci lah. Okey. Tidak sampai 2 inci. So memang boleh tukar lah. Okey, ini kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Ini yang kamu sudah belajar masa tingkatan 1. Kuantiti asas adalah panjang, jisim, masa, suhu, termodinamik, arus elektrik, keamatan berluminosity, kuantiti bahan. Okey. Dalam fizik ni kamu mesti tahu simbol untuk setiap kuantiti beserta dengan dia punya unit SI. Okey. Maksudnya kena tahu kuantiti ini apa dia punya simbol, apa dia punya unit, dan apa simbol unit dia. Okay. Unit ini mesti unit SI. Apa tu unit SI? Unit SI ini adalah unit yang macam yang cikgu bagi tahu tadi lah. Setiap satu kuantiti fizik itu ada banyak unit. Jadi untuk satu dunia itu, para saintis telah memilih apa unit utama, lebih kurang macam unit utama lah, yang digunakan untuk setiap kuantiti fizik yang ada. Jadi unit SI ini adalah unit utama lah untuk setiap kuantiti fizik yang ada. Contoh panjang meter. Actually meter boleh juga sentimeter kan. Boleh ela tadi. Boleh juga milimeter. Okay. Boleh kilometer. Tapi disebabkan dia terlalu banyak unit, jadi dikelaskanlah unit SI. Maksudnya dipilih satu unit utama untuk setiap kuantiti fizik tersebut. Jadi panjang meter, jisim kilogram bukan gram. Okay. Masa simbol T saat, suhu T huruf besar. So nampak sini huruf besar huruf kecil dalam fizik membawa maksud yang berbeza. So dia boleh suka-suka guna. Macam sini T huruf kecil maksudnya masa, T huruf besar maksudnya suhu. Jadi sila berhati-hati dengan penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Macam ini, saat S huruf kecil lah, S huruf besar lain maksud dia, tapi tiada di sinilah, tapi memang akan membawa maksud yang lain. Okay, suhu tadi unit SI dia bukan darjah Celsius ya. Okay, darjah Celsius ni kita biasa gunakan. Sekarang asal masuk kedai scan suhu, itu adalah dalam darjah Celsius. Okay. Tapi sebenarnya unit SI ataupun unit utama untuk suhu adalah Kelvin. K huruf besar. Arus elektrik, ampere. Keamatan berluminosity, kandela. Nanti kita akan belajar juga ni. Mungkin sekarang kamu dah tahu apa benda. Kuantiti bahan and mol ada dalam kimia nanti. Okay, itu adalah kuantiti asas. Lupa begitu. Apa takrifan kuantiti asas? Ini kena hafal. Kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Apa maksud dia itu? Tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Maksudnya dia wujud bersendirian, single, forever. Okay? Single saja. Tidak boleh diterbitkan daripada unit-unit lain. Dia memang wujud bersendirian sampai bila-bila. Single forever lah.
Kuantiti terbitan pula, ni contoh, kuantiti terbitan ni adalah banyak. Tapi takrifan dia di sini, kuantiti fizik lain yang ditunjukkan dalam jadual 1.2 boleh diperihalkan dalam sebutan kuantiti asas fizik. Kuantiti ini dikenali sebagai kuantiti terbitan. Maksudnya, kuantiti terbitan ni terhasil daripada kuantiti asas. Contoh, isi padu. Simbol V huruf besar. Rumus dia bergantung kepada dia punya bentuk lah, kan, bentuk isi padu. Kalau segi empat lain, kalau kubus lain cara kira isi padu dia. Tapi unit dia adalah ataupun cara kira dia adalah panjang darab panjang darab panjang, kan, 3 kali darab tu panjang. So panjang tadi kuantiti asas, kan. Jadi bila saja kuantiti asas itu didarab kah, dibahagi kah, so dia akan jadi kuantiti terbitan. Darab atau bahagi. Tambah tolak tidak. Ketumpatan, jisim bahagi isi padu. Jisim itu tadi kuantiti asas, kan. Isi padu pun kuantiti asas. Isi padu kuantiti terbitan, tetapi isi padu itu terhasil daripada pendaraban kuantiti asas, iaitu panjang darab panjang darab panjang. So, kuantiti terbitan. Ketumpatan itu kuantiti terbitan. Halaju, jarak bahagi massa. Jarak itu adalah panjang. Massa itu adalah massa lah, kuantiti asas. So, maksudnya panjang kuantiti asas dibahagi dengan massa kuantiti asas menghasilkan halaju, iaitu merupakan kuantiti terbitan. Ini contoh saja. Ini cas, kamu belum belajar lah. Simbol Q. Untuk mengira cas, arus darab massa. So, arus itu kuantiti asas, massa itu kuantiti asas. Bila didarab, dia akan menjadi kuantiti terbitan. Memerihalkan kuantiti terbitan. Memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit SI. Okey. Macam mana kita mau memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas? So, kita perlu tahu rumus ataupun formula. Dalam fizik, formula sangat penting. Ada beratus-ratus formula. Perlu hafal atau tidak? Ada yang perlu hafal, ada yang tidak. Dalam peperiksaan, kamu akan diberi senarai formula. Tapi tidak semua. Jadi, maksudnya ada yang perlu dihafal. Okey, macam mana mau memerihalkan kuantiti terbitan? Ya, ini contoh saja. Ketumpatan. Kita tahu ketumpatan itu kuantiti terbitan. Macam mana kita mau memerihalkan dia? Maksudnya mau kasih pecah dia kepada kuantiti-kuantiti asas. Kita bermula dengan rumus. Apa rumus ketumpatan? Ini sudah belajar sains tingkatan 1 ke 2. Okey. Ini simbol ketumpatan. Bukan P ni ya. Ketumpatan simbol dia adalah ini. Simbol dia adalah ini. Macam ni. Macam P tapi bukan P. Okey, kalau P begini, dia tulis begini. Itu adalah, kita sebut dia roh. Roh. Roh itu adalah simbol untuk ketumpatan. Okey, kita mesti bermula dengan rumus, iaitu kita tahu rumus dia jisim bahagi isi padu. So, jisim memang sudah kuantiti asas, kekal lah M. Okey, isi padu tu tengok, ada lagi kah pecahan dia? Ada. Isi padu tu masih lagi kuantiti terbitan, kan? So, kena pecahkan dia kepada kuantiti asas, iaitu panjang darab panjang darab panjang. Okey. So, sudah. Sini kita sudah pecahkan dia kepada kuantiti asas. Tiada sudah boleh dipecahkan lagi. L tidak dapat sudah kasih pecah. Dia memang sudah paling pecah lah sudah tu. Paling maksimum sudah. Okey. Jadi, unit ni macam mana mau dapat? Ni unit. Kalau ada pelajar dia main hafal unit, sengsara menghafal kalau semua kamu mau hafal. Jadi caranya kalau kamu tahu ini kaedah ini, formula ni senang saja. Unit M apa? kg kan, unit asas. L tadi panjang kan, apa unit dia? Meter. Ini pun meter, ini pun meter. Ada 3 meter. Jadi meter kuasa 3 lah. Kenapa ada negatif 3 sini? Sebab kita bawa dia naik atas. Sini 3, bawa naik atas, jadilah negatif 3. Okey.
Oke, yang jadual ni cikgu mau kamu buat. Oke, jadual ni kamu lengkapkan. Lepas tu send dengan cikgu lah. Oke, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Kita buat sikit-sikit. Sebab cikgu faham PDP belajar di rumah ni memang leceh dan susah mau fokus. Dan terlalu banyak subjek. Satu hari, macam mana mau buat semua kan? Jadi cikgu bagi latihan ini saja, lengkapkan yang ini, jadual ni, dan hantar dengan cikgu bila kamu sudah siap lah. Due date hantar, tiada due date. Cikgu tidak paksa. Yang penting kamu buat dan hantar. Masing-masing lah. Masing-masing punya sendiri atur kamu punya masa. Oke, sekian, terima kasih.